warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang insya-Allah majlis ilmu ini akan dipenuhi dengan barakah dan juga rahmat. Dan sebelum daripada itu, saya ucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa Masjid Al-Aminin Kampung Kijang sebab beri saya peluang untuk menyampaikan kuliah maghrib ataupun kuliah umum, walaupun saya dapat makluman ni agak lewat. Dan sebelum daripada tu, saya perkenal diri saya dululah sebagai permulaan supaya tuan-tuan tak terkejut. Tuan-tuan mungkin tak biasa tengok, memang tak biasa tengok pun sebab saya pertama kali baru sini. Jadi saya, nama penuhnya ialah Ahmad Al-Qarni bin Idrus. Sebab saya tengok dalam poster tu dia bubuh Al-Idrus. Dia kalau di tuan-tuan tahu dah, tengok saya cakap pun tahu dah orang Terengganu kan. Dia kalau Al-Idrus ni di Terengganu dia ada kelebihan sikit orang yang ada Al-Idrus. Sebab dia keluarga Sayyid biasanya. Tapi saya tidak ada kena mengena kan keluarga Sayyid tu, cuma kebetulan ayah saya nama Idrus. Dan juga saya tidak ada kena mengena dengan Ustaz Azhar Idrus pun, saya tidak ada kena mengena juga. Sebab kebanyakan orang kata semabu sikit. Dia ni ada kena mengena ke dengan Azhar, tak ada kena mengena. Dan saya dari segi pendidikannya, saya baru pergi habis pengajian peringkat ijazah sarjana muda saya di Universiti Al-Bait Jordan dalam bidang Usuluddin. Baru lagi balik dari bulan 3 tahun ni. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai guru di Madrasah Darul Hikmah di Kemamah, Terengganu. Dan kebetulan sepatutnya saya datang sini ni, mari sini ke Kelantan ni untuk ikut daurah dengan daurah yang dibuat di Dahan, Darul Hadis An-Nabawi di Kubang Kiang tu, dengan Ustaz Qomar yang kuliah semalam, dengan Syekh Profesor Dr. Amin As-Sa'di berkenaan dengan kuburiyun, golongan penyembah kubur ataupun golongan yang melampau dalam mengangkat orang-orang mati. Tujuannya begitulah. Dan daurah tu tadi dah habis dah pun pagi tadi. Dan sepatutnya saya dan rombongan madrasah dah balik ke Terengganu dah pun hari ni, tapi diminta juga untuk beri kuliah sini. Jadi sebagai memenuhi tanggungjawab sebagai seorang penuntut ilmu, jadi saya sanggup juga untuk sampaikan sedikit kuliah yang pertama kali di luar pada negeri Terengganu lah. Saya tak biasa lagi kuliah di luar pada Terengganu. Dan
alhamdulillah kita sebagai orang yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni seperti mana yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni juga dinamakan dengan Ahlul Insaf wal I'tidal, iaitu ahli yang insaf dan i'tidal. I'tidal ni maknanya yang pertengahan. Kita tidak melampau dan kita tidak juga terlalu meremehkan sesuatu perkara dalam agama, tapi kita beragama dalam keadaan kita beramal secara bersederhana. Al-iqtisadu fid din, bersederhana dalam beramal dalam agama. Dan agama memerlukan sesuatu untuk kita dapat beramal dengan agama tu. Apa benda yang kita perlu ada untuk kita mudah dalam beragama? Benda itu ialah benda yang paling penting sekali, ialah ilmu yang kita perlu ada untuk kita beramal dengan agama. Sebab tu kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, kita akan tengok Al-Imam Al-Bukhari ada buat satu bab dalam Kitabul Ilmi. Kitab ilmu. Kitab ilmu ni kitab ketiga daripada kitab Sahih Al-Bukhari, itu Babul Ilm Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab wajib dan perlunya ada ilmu sebelum bercakap dan beramal. Daripada bab tu kita dapat tengok dah besarnya kepentingan ilmu tu. Dan Imam Bukhari wak mari hadis apa? Imam Bukhari tak wak mari hadis pada bab ni, tapi Imam Bukhari wak mari ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Daripada perkataan fa'lam tu fi'il amar, maknanya perintah untuk mengetahui, untuk ada ilmu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dhanbik, dan Allah taala itulah yang mengampunkan dosa kita. Dan daripada ayat ni Imam Bukhari buat satu bab daripada kitab Sahih Bukhari, nak khabar pentingnya ada ilmu, pentingnya nak memahami dan kenal agama tu kena ada ilmu. Dan ilmu ada macam-macam jenis. Ulama bahagikan ada ilmu syar'i dan ada ilmu ghair syar'i, iaitu ilmu yang disyariatkan untuk kita belajar, seperti ilmu untuk kita kenal Allah yang dikenal sebagai ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu lain, ilmu yang melengkap dan mencomel, memperelokkan ibadah, itu seperti ilmu fiqh dan juga ilmu muamalat dalam urusan seharian kita. Itu adalah ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu syar'i yang perlu kita tahu, perlu kita belajar sebagai seorang Muslim, dan dia bersifat fardu ain ke atas kita. Dan selain daripada itu ilmu ghair syar'i, iaitu ilmu-ilmu yang bermaksud ilmu dunia untuk membangunkan maslahat umat kita sendiri, daripada jenis teknologi, itu juga ilmu yang dituntut kepada kita untuk kita belajar. Tapi yang lebih penting dan lebih besar lagi dituntut ialah ilmu macam mana nak kenal Allah. Sebab tu ulama kata ta'rif ilmu ni apa benda? Ta'rif ilmu ni ialah qala Allah, qala Rasul, kata-kata Allah dan kata-kata Rasul. Maknanya ilmu ni adalah benda yang adanya disebut dalam tu kata-kata Allah, firman Allah ataupun sabda Rasul. Dan benda ni kita kena faham. Dan ilmu dia tak akan mari melainkan adanya wahyu daripada pencipta ataupun wahyu daripada sumber asal, siapa yang letak agama ni. Allah Ta'ala yang letakkan Islam sebagai agama, dan dia beri kepada kita sumber untuk kita mudah dalam beragama, iaitu semua kita tahu dah, Al-Quran dan hadis. Siapa ada dua benda ni, maka dah sempurna sebahagian besar daripada hidup dia, bahkan dah sempurna keseluruhan daripada hidup dia di dunia dan di akhirat. Sebab tu kalau kita tengok para ulama, dia bubuh satu bab lagi dalam bab ilmu ni, dia panggil al-awlawiyat fi ilm, keutamaan dalam menuntut ilmu. Ada orang dia menuntut ilmu dah, tapi tak kenal mana keutamaan. Dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilmi, kitab Ma'alim ni kitab baru lagi, orang yang tulis ni pun masih hidup lagi, nama dia Syekh Abdul Aziz As-Sadhan.
seorang ulama di Saudi. Dia nak cerita tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Maknanya seorang orang yang menuntut ilmu, dia kena tahu benda keutamaan dia. Kalau dia tu pelajar agama, mana keutamaan dia? Kalau dia tu seorang Muslim, mana apa benda keutamaan dia? Dia bawa satu cerita yang berlaku kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wafat pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia ada durus, ada kelas pengajian dia. Dan satu hari Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh seorang lelaki yang dari segi fizikal luaran dia tengok macam orang mengaji tinggi dah. Mengaji banyak dah ilmu. Tengok pada luaran nampak janggut tu lebak. Imam Ahmad kata ka'annahu yahfazu alfun aw alaf min al-ahadith. Aku tengok dia seperti mana seorang lelaki yang menghafal ribuan daripada hadis. Wa yafhamuna kullu masailil fiqhiyah, dan memahami sebahagian besar daripada permasalahan fiqh. Masuk dalam durus Imam Ahmad, masuk dalam kelas pengajian Imam Ahmad. Dia tanya soalan pada Imam Ahmad. Dia tanya, apa hukum ambil air semayang dengan menggunakan air mawar, ma'ul ward? Imam Ahmad tak jawab. Lepas tu dia tanya lagi, apa hukum ambil air semayang dengan air kacang buncis? Saya tak ingat istilah dia dalam kitab tu, sebab lama dah baca kitab tu. Imam Ahmad tak jawab juga. Lalu Imam Ahmad tanya dia, apakah doa yang perlu kita ucap, yang Nabi ajar bila nak masuk masjid? Dia kata, aku tak tahu doa tu. Dan apakah doa yang perlu dan Nabi ajar untuk kita sebut bila kita keluar masjid? Pun aku tak tahu juga. Dia kata. Imam Ahmad kata, keluar daripada durus aku. Sebab mu tak nampak, mu tak kenal mana yang penting. Mu sibuk nak pergi tanya tentang ambil air semayang dengan bunga ruh lah, ambil air semayang dengan benda lain. Air banyak lagi untuk kita ambil air semayang. Tiba-tiba mu pergi tanya soalan begitu dalam keadaan benda yang patut mu tahu, mu tak tahu. Benda yang simple, mu tak tahu. Sebahagian orang-orang pelajar agama, dia sibuk dengan benda-benda yang tak sepatutnya dia sibuk. Sepatutnya dia perkemaskan asas ilmu dia dulu. Dia kenal sahabat-sahabat Nabi. Dia kenal sirah perjuangan Rasul. Dia kenal apa itu tauhid. Dia kenal apa itu akidah yang sahih. Barulah dia nak sibukkan benda-benda yang lebih besar daripada itu lagi. Benda-benda politik ke. Tapi saya tengok hari ini sebahagian besar. Semasa saya belajar pun dulu, sibuk. Sebahagian pelajar-pelajar kita, anak-anak kita yang belajar di luar, dia sibuk dengan benda-benda lain. Dalam keadaan dia tak kenal pun. Dia sibuk cakap tentang mazhab dalam nahwu ni. Orang mengaji nahwu dia ada mazhab juga. Dia ada mazhab kufiyin, dia ada mazhab basriyin. Tapi dalam keadaan matan ajrumiyah tu dia tak tahu siapa yang tulis. Matan paling asas sekali pun dia tak tahu. Tapi bila nak bincang bab tu, dia ambil hak tinggi lalu. Sebab itulah kalau kita tengok seorang mufakkir Islami, mufakkir ni pemikir Islam, nama dia Malik bin Nabi. Dia bukan anak Nabi walaupun Malik bin Nabi ni. Dia ada kritik benda ni. Dia kata di zaman dia wafat dah. Di zaman dia tengok sebahagian besar penuntut ilmu ni dia sibuk dengan perkara-perkara yang bersifat sathiyat. Tahu atas-atas je. Tahu perbincangan hak orang duk sibuk. Tapi asas agama tak tahu. Sibuk duk bincang tentang benda hak yang khilaf. Contoh yang masyhur dalam kalangan orang Melayu kita ni, siapa kedok bacaan Al-Quran kepada orang mati, kita tahu benda tu khilaf. Imam Syafi'i khilaf dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i kata bacaan Al-Quran la yasilu thawabuha, tidak sampai pahala dia kepada orang yang mati. Tapi orang Melayu buat, orang Melayu pegang pendapat siapa? Orang Melayu pegang guna pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid dia. Tapi kita sibuk dengan benda tu. Dalam keadaan kita tak kenal pun apa benda sumber rujukan yang penting sekali dalam mazhab Syafi'i. Kitab apa yang Imam Syafi'i tulis? Siapa anak murid kanan Imam Syafi'i pun kita tak kenal. Akidah Imam Syafi'i pun kita tak kenal. Dan sebab daripada ni, dia akan lahir yang dipanggil sebagai al-afkar al-mumitah. Cara fikir yang mematikan. Tu yang saya tengok hari ni, sebahagian besar orang Melayu
apabila trend, minta maaf saya sebut trend ustaz-ustaz yang terdahulu, sama ada aliran tradisional, aliran pondok, jelas kalau saya sebut senang. Bila dia mengajar sesuatu perbahasan fiqh, dia beri jawapan, tapi dia tak beri dalil. Dan jika orang bertanya dalil, dia tak tahu di mana dalil tu, dia beri satu statement, siapa yang banyak bertanya lemah imannya. Benda tu benda biasa, tapi sekarang ni tak ada dah. Sebenarnya benda tu adalah satu program mematikan akal orang nak berfikir dengan lebih cerdik lagi. Dia jadi bila mati itu jatuh, gitu orang panggil, orang Terengganu ni pakai jatuh tu, pakai tak mikir, dan fahaman tu dibawa sampai ke generasi yang akan datang. Jadi umat Islam tak jadi kreatif dalam mikir. Jadi umat Islam tak nampak benda yang lebih besar lagi. Permasalahan-permasalahan fiqh tak nampak lebih besar. Sebab tu kalau kita tengok durus ataupun pengajian-pengajian yang berjalan di kalangan orang Malaysia gini, di Kelantan alhamdulillah saya tengok pengajian-pengajian kitab-kitab sampai pada tahap kitab yang besar lah. Kitab Riyadhus Salihin dah dipelajari, kitab apa benda ni, Sahih Bukhari, maknanya kitab-kitab yang kita kira sebagai maraji' al-asliyah, sumber utama mula dipelajari di masjid-masjid. Maknanya bukan jadi hak milik eksklusif budak-budak yang mengaji bahagian agama saja. Mula dibaca oleh golongan profesional. Maknanya golongan-golongan yang tak belajar bidang agama. Tapi kalau macam kampung saya sendiri di Terengganu, benda ni tak berkembang lagi. Benda ni masih ditakak bawah lagi. Sebab tu kalau kita tengok soalan-soalan yang orang tanya pun, nampak kefahaman fiqh dia dok jelas lagi, dok kembang lagi. Contohnya dulu ada orang tanya dengan Ustaz Azhar lah, yang famous Terengganu ni, Ustaz Azhar. Orang tanya apa benda hukum live group WhatsApp yang tak bermanfaat. Saya duk fikir, kata soalan gini dak payah tanya ustaz pun tak apa, dia sendiri nampak dah mafsadah tu. Kalau dia orang yang ada kefahaman fardu ain yang bagus, dia punya asas agama yang kemah, dia nampak dah grup dak pakai duduk buat benda kita lah tu, live pergi je, main duk kutuk kawan tu, duk balah kawan ni, live pergi, dak payah tanya ustaz dah benda tu. Nampak dah terang benda tu. Tapi kerana kecetekan, kerana perangai suka bergantung pada orang tu, menyebabkan dia nak tanya benda remeh gitu. Okey. Sebab tu kita tak salah bertanya. Bertanya tu bagus, sebab ada riwayat Imam Abu Daud. Seorang sahabat Nabi ni dia buat bijak. Hadis tu hadis yang panjang. Saya riwayat secara makna je lah. Sebahagian sahabat dia pergi berjalan, keluar musafir. Dan bila keluar musafir, dalam perjalanan permusafiran tu, ada seorang sahabatnya dia kena kepala dia ni teratuk pada batu, sehingga menyebabkan darah yang banyak, dan dia terpaksa balut kepala dia. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Balut kepala dia, bila dia balut, darah banyak dah balut ni. Malam tu dia tidur, dia ihtalama, dia mimpi, yang menyebabkan dia susah nak bersuci pagi esok. Kan, dah orang darah banyak, nak mandi wajib ni satu benda yang rumit lah. Dan dia tanya sahabat, adakah alakali rukhsah, adakah bagi aku ni rukhsah, maknanya boleh tak aku nak ganti dengan tayamum ke, ataupun aku buat benda lain ke, yang tak menyebabkan aku kena mandi habis. Bila aku mandi ni, aku terpaksa buka balik balutan kepala aku ni, luka aku ni, menyebabkan mudarat tu lebih besar lagi. Sahabat hak lain dia buat bijak dia. Sebahagian sahabat dia jawab, tak ada rukhsah bagimu kena mandi kau. Akhirnya sahabat tu mandi mati sebab darah tu banyak sangat. Mandi tu tambah pula dengan, kita tahu negara Arab ni kalau musim sejuk di tabiat padang pasir ni, bila sejuk terlampau sejuk dengan air tu menyakitkan kita. Mati sahabat tu. Dan berita ni sampai pada Nabi di Madinah. Nabi pun tanya, Nabi pun kata kepada sahabat tu, qataluhu qatalahumullah, mudah bunuh sahabatmu dan Allah Taala akan bunuhmu. Fa innamas syifa'ul 'ayyi as-su'al, sesungguhnya obat kepada kebodohan tu adalah bertanya. Apa mudah tanya aku dulu dalam bab ni? Apa mudah tanya aku dulu? Sesungguhnya cukup bagi dia untuk dia tayamum, tak perlu dia mandi.
Tapi dengan sebab perangai buat bijak pada tempat yang tak sepatutnya dia buat bijak, jadi parah agama tu. Daripada hadis ni kita boleh belajar. Kita kena bertanya pada bab-bab yang kita perlu tanya. Sebab tu masa saya belajar di luar negara dulu, di Jordan dulu, orang Melayu kita ni bila belajar di luar negara, dia dah aktif macam orang Arab. Orang Arab ni, doktor ataupun pensyarah tengah mengajar ni, akak tangan. Ataupun doktor bagi soalan apa-apa, akak tangan lalu. Tanya soalan akak tangan. Akak tangan, doktor kata sila, tafadhal, tak ada jawab pun. Tapi perangai nok tu tinggi. Dia punya confidence dia tu tinggi. Bangsa lain. Orang Melayu dia takut. Dia nusuk belakang ujung. Kadang-kadang jawapan dia lebih bagus daripada orang Arab. Tapi perangai orang Melayu kita ni terlampau lemah lembut sangat, kita jadi kurang confident nak pergi ke depan. Jadi pensyarah saya, kadang-kadang dia kata sesungguhnya nak tengok kecerdikan seseorang ni, tengok pada soalan dia bertanya. Kadang-kadang soalan seseorang ni, dia boleh menyebabkan keluarnya permasalahan baru, yang permasalahan tu jadi satu benda baru yang boleh dikaji dalam agama. Contoh mudah kita boleh ambil daripada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni dia mengaji kediang sikit daripada Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Maknanya dia bukan murid kanan Imam Bukhari. Yang murid kanan ataupun murid lebih tua ni Imam Muslim lah, lebih dulu lagi. Tapi Imam Bukhari kata, man tafa'tu bihi akthar mimman tafa'tu bihi. Sesungguhnya aku ambil manfaat dengan Abu Isa At-Tirmizi ni lebih banyak lagi daripada dia ambil manfaat daripada aku. Padahal kawan ni tok guru dia. Dia tu anak murid. Tapi Imam Bukhari kata tok guru dia ni, dia kata manfaat aku ambil daripada dia banyak lagi daripada dia ambil daripada aku. Dengan sebab soalan-soalan dia telah menyebabkan berlaku perbahasan besar dalam ilmu hadis. Dan benda ni juga kita jangan lupa bahawasanya benda ni juga berlaku dengan futuhat ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu kita tak boleh nak tinggal lah. Sebab tu Nabi sebut ataupun Quran juga ajar pada kita, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, Allah Taala ajar kepada Nabi, minta supaya ditambahkan ilmu. Bila ditambahkan ilmu, sebab ilmu ni adalah satu benda rezeki dan hidayah yang Allah Taala bubuh dalam hati seseorang tu. Nabi tak pernah minta tambah benda lain. Harta Nabi tak pernah minta tambah. Bahkan ada riwayat Nabi minta miskin, Nabi tak minta kaya. Tapi benda satu-satunya yang Nabi minta tambah ni adalah ilmu. Ilmu satu-satunya benda yang Nabi minta tambah. Dan ilmu tu pokok dia daripada wahyu tu sendiri. Dan ilmu perlu dicerna dengan fahaman yang baik. Perlu difahami, perlu dihadam dengan kefahaman yang bagus. Perlu ada faham istidlal yang bagus supaya kita dapat memahami ilmu tu di atas jalan yang betul. Sebab tu kalau kita tengok golongan-golongan yang menggunakan akal dalam memahami ilmu, kita tengok baru ni lama dah golongan anti hadis keluar, Kasim Ahmad apa-apa semua ni, golongan yang memahami Al-Quran dengan akal dia dalam keadaan dia tak faham aulawiyat dalam ilmu. Dia tinggalkan memahami asas ilmu sehingga dia faham Quran dengan cara yang salah, faham Quran dengan cara yang tak betul. Sebab kefahaman wahyu ni adalah satu benda yang bersifat sam'iyat ataupun benda yang bersifat ghaibiyat yang kita kadang-kadang tak boleh mikir sebab apa jadi gitu. Saya masa saya tazkirah di bulan Ramadan, saya jadi imam, tugas jadi imam di Terengganu. Ada orang tanya satu soalan. Soalan yang nampak bijak lah pada asalnya. Nampak macam moden soalan dia tu. Dia tanya pada saya masa tu 10 terakhir Ramadan tu. Dia tanya saya, dia kata bila sebenarnya berlakunya Lailatul Qadar ni? Sebab dia kata kita dengan Arab Saudi ni lain waktu. Kita malam, dia siang lagi. Jadi kita boleh dulu Lailatul Qadar baru kawan tu boleh. Dia mari mikir gitu. Kan kita punya peredaran waktu siang malam di semua negara ni tak sama. Ada negara yang malam dulu, ada negara yang malam dia kediang sikit. Jadi dia kata kalau malam 27 tu kena kita dulu, orang Malaysia baru boleh ke orang Mekah, dia kata. Ni satu benda cara mikir dia, guna otak dia untuk dia faham benda tu. Benda ni kita tak boleh masuk dalam. Benda yang bersifat ghaibiyah kita tak boleh masuk dalam. Kita ada hak dia. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beri rahmat. Taharrau, Nabi kata, carilah Lailatul Qadar tu pada
malam 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Memang kita tengok secara logiknya gitu. Secara logiknya kita malam dulu, orang yang di negara Timur Tengah dia malam ni kediang sikit. Tapi rahmat yang Allah Ta'ala beri ni, dia tak ikut sistem waktu kita. Sebab Allah Ta'ala dia tidak memerintah ikut waktu. Dia tidak mengurus alam ikut waktu. Bahkan waktu tu dia sendiri yang cipta. Sebab dalam surah Al-Mudaththir Allah Ta'ala sebut, Wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Allah Ta'ala yang suka malam dan siang ni. Jadi benda tu kita tak usah mikir panjang-panjang. Cuma Allah Ta'ala kata, siapa beramal mana tu, kelebihan dia lebih daripada 10,000 bulan. Gitu je. Tak payah kita mikir apa tak sudah. Amal soleh tak buat sekarang apa. Mikir lah duk sesak situ je. Ni satu benda yang orang kata talbis iblis juga itu dia sebut. Syaitan mula masuk menyibukkan dia dengan benda yang tak sepatutnya dia sibuk. Ni orang kata dia tersilap kenal aulawiyat ataupun perkara asas dalam agama itu sendiri. Dan saya sebenarnya malam ni nak baca sikit bab daripada kitab Talbis Iblis. Kitab Talbis Iblis ni ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Seorang imam yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Kitab Talbis Iblis ni adalah kitab yang besar. Kitab yang menerangkan tentang macam mana iblis menyesatkan kita dalam keadaan benda yang dia nak kabar kita tu nampak comel di mata kita. Okey, faham okey? Tak, syaitan ni dia menampakkan benda tu comel di mata kita. Kita rasa benda tu macam daripada agama. Kita nampak gitu. Tapi benda tu adalah talbis iblis. Okey. Tu kitab, dan kitab Ibnul Jauzi ni banyak, asalnya 4 jilid saya guna ni kitab yang dah ditahzib dan dibuang hadis-hadis yang dhaif dan maudhu' dan ditahqiq oleh guru kami juga di Jordan tu, iaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Bab yang pertama daripada kitab Talbis Iblis ni adalah al-amru biluzumis sunnati wal jamaah. Suruhan ataupun tuntutan untuk melazimi ataupun tetap di atas sunnah dan juga jamaah. Kumpulan sunnah ni. Dia bawa beberapa hadis dan juga beberapa athar daripada sahabat. Yang pertama sekali dia kata, Ani bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma khataba bil Jabiyah. Satu asar daripada Saidina Umar, daripada anak dia Abdullah bin Umar. Dia dengar ayah dia Saidina Umar Al-Khattab berkhutbah di satu tempat nama dia Al-Jabiyah. Faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cerita hadis Nabi. Telah bangun dalam kalangan kami ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sebut, man arada minkum bihabuhatal jannah falyalzimi al-jama'ata fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'adu. Okey. Hadis ni adalah hadis yang hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Hibban dan juga At-Tayalisi. Maksud dia apa? Man arada minkum bihabubatil jannah. Siapa yang nak kemewahan dalam syurga, kemewahan yang ada dalam syurga, falyalzami al-jama'ata, maka dia kena melazimi jamaah, duduk dalam jamaah. Tapi jangan salah tafsir pula hadis ni. Hadis ni bukan khusus untuk jemaah-jemaah tertentu. Jemaah yang maksud ini adalah jemaah yang duduk di atas jalan sunnah. Yang ini duduk di atas jalan ataupun lembayung hadis Nabi dan juga Al-Quran. Sebab ada, bila kita baca hadis gini, ada orang dia gunakan untuk kepentingan kumpulan dia. Ni satu benda yang silap juga. Sebab kita tak tetap, Nabi tak sebut secara tetap. Fa inna syaitana ma'al wahid. Sesungguhnya syaitan ni dia bersama dengan orang yang jenis duduk seorang. Duduk seorang. Tambah pula duduk seorang jenis tak pergi belajar ilmu. Lagi syaitan suka duduk seorang. Dan syaitan maksudkan kepada dia talbis iblis. Syaitan suruh dia buat ibadat. Dan ibadat tu tidak ada hadiun Nabi. Tidak ada pimpinan daripada hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk dalam golongan yang ikut daripada syaitan. Ikut dengan suruhan ataupun bisikan syaitan. Wa huwa minal itsnaini ab'adu. Dan orang yang bersama, duduk dua orang ni, dua orang dengan siapa? Dua orang dengan orang yang jamaah ni. Jamaah ni
adalah orang yang beramal dengan sunnah, orang yang kejap di atas sunnah, orang yang istiqamah atas sunnah, ab'adu, maka syaitan akan jauh, syaitan tak akan bersama. Sebab peranan bila kita duduk dalam masyarakat, maka akan ada sentiasa orang yang peringat kita. Bila kita duduk seorang ni, boleh juga kita ada ilmu, tapi kadang-kadang sampai masa kita gelecoh juga. Sebab kita tak kuat kita duduk seorang. Kita perlu kepada orang yang boleh menyokong dan tampu kita. Sebab tu kalau kita tengok hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak hari mu berdakwah kepada umat Islam, hari mana yang lebih berat lagi daripada hari kalahnya umat Islam dalam perang Uhud? Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Hadis yang panjang. Nabi kata, dia kebiasaan gitulah, orang-orang yang pendakwah, di belakang dia akan ada isteri yang faham akan benda ni. Akan ada isteri yang cuba nak menyelami dan ringankan sikit tekanan seorang pendakwah. Tambah pula orang yang berdakwah tu dia kena tekanan, kena boikot, kena tahan, kena apa. Maka dia akan bertanya. Dia tanya Nabi kata, sesungguhnya hari yang paling asyad, paling teruk sekali aku rasa, dan lebih berat lagi daripada apa yang berlaku di Uhud, ialah hari di mana aku nak menyampaikan ilmu di kota Taif. Aku nak pergi jumpa dengan Ibn Abi Kulai, gubernur ataupun pembesar yang menguasai penduduk Taif. Taif ni saya pernah pergi sekali dalam jaulah umrah masa saya belajar dulu. Taif ni tak jauh, 10 km daripada Mekah. Dan kawasan dia kawasan yang subur, kawasan yang bagus, ada potensi. Dan situ juga kalau kita pergi ke Taif hari ni, Taif ni antara tempat yang menghasilkan air mawar yang terbaik di dunia. Terbaik di dunia situ. Dan situ banyak buah-buahan. Macam part kita hari ni macam Cameron Highland, aku ada buah-buah apa semua, tapi Cameron Highland tu tak bagus sangat tepi dia tu. Genting Highland ada satu benda yang tak bagus juga situ. Okay. Dan situ kita boleh tengok Nabi, sebab masa tu Nabi duduk di bawah pemerintahan Quraisy di Mekah. Nabi bersama dengan du'afa, Nabi bersama dengan mustad'afin. Nabi duduk berdakwah dengan orang-orang yang dhaif. Orang yang masuk Islam pada peringkat awal tu pun kebanyakan orang yang miskin. Orang yang masuk Islam pada peringkat awal kebanyakannya hamba, orang-orang yang juga ditindas dan ditekan. Dan Nabi rasa macam susah sikit nak dakwah di Mekah ni. Sebab tak ada potensi, tak ada masyarakat, tak boleh nak hidupkan suasana tu. Jadi Nabi mikir, Nabi kata Taif kawasan yang sesuai untuk kita luaskan, sebarkan dakwah. Pergi jumpa dengan Ibn Abi Kulai, gubernur. Ibn Abi Kulai rafada, tak terima seruan. Bukan setakat rafada, bahkan dia suruh penduduk dia hambak Nabi keluar. Hambak Nabi keluar. Hambak dengan lepor batu, lepor duri, sehingga sebahagian riwayat seperti riwayat At-Tabarani dia sebut darah Nabi ni bercucuran ke hampir ke seluruh tubuh Nabi. Dan Nabi keluar daripada kota Taif sehingga turunnya malaikat Jibril. Jibril kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar rintihan kamu. Allah Ta'ala dah dengar apa yang orang Taif kata pada kamu. Lalu turun pula malaikat Hafazah yang menjaga jibal, yang menjaga kawasan pergunungan. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Dan malaikat Al-Jibal yang jaga Hafazah tu tawarkan untuk diapikkan ataupun diterbalikkan kota Taif tu. Sebab kota Taif ni dia berada di kawasan pergunungan. Tapi Nabi kata, la arju an akhruja min aslabikum man la yushrik billahi ghairuh. Bahkan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala keluarkan daripada zuriat mereka ni orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebahagian riwayat seperti yang disebut dalam Rahiqul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri, Nabi berdoa. Dalam doa Nabi tu kita nampak tahap putus asa Nabi tu pada peringkat paling bawah dah. Nabi ni macam tak tahu dah nak pergi mana. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati ila man takiluni. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya aku dalam berdakwah, kurangnya helah aku untuk
kurangnya cara, teknik aku untuk menyampaikan dakwah. Ila man takiluni, mu nak bubuh aku mana? Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada sahabat-sahabat aku yang dia orang juga kena tindas. Au ila aduwi, ataupun kepada musuh-musuh aku yang setiap hari menunggu aku untuk dia tindas aku, dia buang aku daripada kau. Kita boleh tengok daripada doa ni Nabi punya tahap. Orang kata apa? Nabi ni tak semangat dah nak dakwah. Tapi kalau kita tengok perbandingan antara peristiwa Uhud dengan peristiwa apa benda ni, Taif ni, dalam Taif sahabat Nabi yang wafat sampai kepada 70 orang. Tapi dalam Uhud, dalam peristiwa Taif, Nabi tak bawa sahabat pun. Tidak ada pun sahabat yang mati. Nabi pun cedera. Tidak ada, maknanya kecederaan yang tak terlalu besar lah. Tapi dalam Uhud, Nabi cedera yang banyak, sehingga gigi Nabi cabut. Kalau nak kira dari segi fizikal, kita nampak dari segi fizikal, Uhud kena parok lagi daripada Taif. Tapi sebab apa Uhud tu, Taif tu lebih kuat lagi tekanan dia? Sebab tidak adanya orang ataupun jamaah, tidak adanya masyarakat yang Nabi boleh hidupkan suasana agama ni. Tak nampak. Kalau Uhud, kalau boleh balik Madinah balik. Boleh hidupkan suasana tu di Madinah. Boleh teruskan perjalanan agama tu di Madinah. Sebab masa tu Nabi dah ada tempat, dah ada orang nak dengar agama tu. Dah ada orang yang nak tolong Nabi. Sebab tu kita tengok pentingnya kita berada di atas sunnah, dan pentingnya kita bersatu, memahami, duduk sekali dengan orang-orang yang faham dengan sunnah ni. Selain itu juga Ibnu Jauzi buat mari satu lagi hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Satu hari Rasulullah ambil jari dia lukis satu lakaran ataupun satu baris di atas tanah. Baris yang lurus atas tanah. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, hadza sabilullahi mustaqiman. Baris yang lurus ni, garisan yang lurus yang aku buat atas tanah ni adalah garisan yang isyarat dia ataupun melambangi ataupun mewakili jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Lepas tu Nabi qala summa khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian lepas tu Nabi buat garisan di kiri dan kanan setiap jalan tu, setiap garisan tu, garisan yang lurus tu kiri kanan Nabi buat. Dan Nabi kata summa qala hadhihi as-subulu laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jalan ni, jalan-jalan ini laisa minha sabilun, tidak ada padanya petunjuk melainkan padanya syaitan yang menyeru kita kepadanya. Kita tengok cara Nabi ni nak ajar sahabat ni menarik. Nabi jenis dok cakap saja gitu, ngajar gitu cakap aja dok. Kadang-kadang Nabi cuba buat lakaran supaya sahabat ni faham. Sebab pentingnya golongan terawal ni, sebab golongan terawal ni lah yang kita dapat ilmu banyak daripada dia. Dan sahabat Nabi ni, bila Nabi bercakap, sahabat beri perhatian yang sangat menakjubkan. Dia macam kita tak beri perhatian mana, tapi kita balik, kita sembang lebih daripada orang yang duduk depan. Okay. Tapi sahabat Nabi dia hebat. Kalau tak kerana golongan terawal ni, agama tak akan sampai pada kita. Kalau sampai pun mungkin celaru, kalau perangai dia macam kita ni dalam menuntut ilmu. Di kiri dan kanan tu mewakili gangguan-gangguan yang akan datang. Itu cara Nabi berdakwah, kreatif Nabi dalam berdakwah. Sebab tu orang yang berdakwah dia kena fikir macam mana cara yang terbaik untuk dia menyampaikan agama. Cara yang terbaik untuk dia sampaikan agama kepada masyarakat. Tambah pula masyarakat tu masyarakat yang masih baru lagi dengan ilmu. Summa qara'a, kemudian Nabi baca ayat daripada surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Wa anna hadha sirati, sungguhnya jalan ini, iaitu jalan Al-Quran dan juga jalan sunnah ni adalah jalan yang lurus, maka ikutlah, fattabi'uhu, suruhan situ, wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut suruhan-suruhan ataupun seruan-seruan
ataupun gangguan-gangguan daripada syaitan. Dan sebab itulah hari ni kita tengok agama ni dia akan sampai pada satu tahap yang mana agama ni akan dia memang tabiat agama ni gitu. Bila satu-satu agama yang sudah ramai pengikut dia dan pengikut dia menjangkaui orang yang bermacam latar. Ada orang yang faham agama baik, ada orang yang faham agama kurang sikit, dan ada orang yang nak menjadikan agama ni sebagai medium dia, sebagai tempat untuk dia tunjuk ataupun tonjolkan diri dia. Jadi dia akan guna modal agama untuk dia dapatkan habuan-habuan yang dia niat tu lah. Sebab tu hari ni saya tengok di Malaysia, situasi kita di Malaysia, kita duduk bersama dengan orang yang non-Muslim, orang yang bukan Islam. Macam di Kelantan ni majoritinya Melayu lah. Kalau di sebahagian tempat, di tempat macam di negeri Perak yang majoritinya ada Cina, di Penang majoritinya Cina. Yang mana kalau kita perasan, kalau kita tengok orang-orang non-Muslim yang duduk sekali dengan kita ni, dia orang duduk dengan kita bukan setahun dua sama dengan orang Islam ni, daripada kecil lagi. Bahkan mungkin sebahagian dia orang duduk berjiran dengan masjid, bahkan mungkin sebahagian dia orang ni duduk dengar syarahan daripada agama. Tapi sebab apa agama tu ataupun kefahaman agama tu tak sampai, mesej tu tak sampai lagi kepada dia. Sebab apa orang Melayu ni sikap dia ni nak mengeksklusifkan, nak jadikan Islam ni hanya hak milik mutlak orang Melayu sahaja. Sebab tu kalau kita tengok sebagai orang-orang tua dulu, kalau orang Cina masuk Islam dia sebut benda Cina masuk Melayu. Dia tak sebut Cina masuk Islam, Cina masuk Melayu. Okey, dia ingat Melayu tu agama, dia ingat Melayu tu banyak sangat persen depan Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Melayu tak ada banyak persen pun, agama Islam yang banyak persen. Kadang-kadang Cina tu lebih bagus lagi daripada kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala boleh silapkan kesilapan tu atas diri kita balik. Mungkin, benda ni saya kata mungkin, bukan tidak ada petunjuk daripada hadis Nabi. Cuma saya duduk mikir seorang diri, saya kata dengan keadaan kita orang Islam, yang kita ni tak menunjukkan diri kita sebagai orang Islam yang bagus. Kita tak pernah pun sekali pun kita royak kepada orang yang bukan Islam ni, sesungguhnya Islam ni gini. Sepatah je sehari kita royak Islam ni gini, pemahaman ni gini-gini. Mungkin sebab majoriti negara kita ni ramai orang Muslim, jadi kita tak ambil endah benda ni. Kita tak ambil masa. Dan orang tu tak pernah dengar agama daripada mulut kita sendiri. Mungkin saya tak kata benda ni tak ada daripada hadis, cuma saya duk mikir mungkin jika dia berdiri di hadapan Tuhan, kita juga berdiri di hadapan Tuhan. Dan Allah Ta'ala tanya, sebab apa mu tak sembah aku? Sebab apa mu kafir, mu memilih agama lain? Mungkin dia akan boleh salah pada kita. Dia kata, aku tak pernah terima mesej agama, tak pernah sampai pada aku satu benda daripada agama. Sebab saya teringat masa saya duduk di luar negara dulu, saya ada kawan dengan orang-orang yang, terutamanya orang Cina daripada Republic of China yang mari belajar di Jordan. Dan dia orang ni kebanyakannya, ada sebahagiannya bukan agama Islam, tapi bila duduk belajar bahasa Arab apa semua ni, dengar kuliah, jadi nak ke Islam, masuk Islam. Dan seorang tu saya kawan pun tak lama sebab dia ambil markah bahasa je. Dia orang Jepun. Kita tahu bangsa Jepun ni bangsa yang maju terkedepan. Negara dia bukan ada sumber yang banyak macam kita, tapi satu bangsa yang ada sikap yang bagus, satu bangsa yang mampu maju sampai mengharapkan orang lain. Dia masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam, kawan tu masuk Islam. Dan di hari sebelum dia balik tu, saya sempat sembang dengan dia. Dia kata satu benda yang saya jadi mikir juga sampai hari ni. Dia kata sesungguhnya bangsa Jepun ni bekerja 24 jam sehari. Ada orang di Jepun dia bekerja 24 jam tak tidur. Ada orang di Jepun dia bekerja 23 jam, maknanya dia tidur sejam. Ada orang yang bekerja sampai 20 jam, 4 jam saja tidur. Semata-mata untuk memajukan bangsa, mencipta teknologi yang memudahkan manusia. Maknanya teknologi yang bangsa kami buat ni bukan setakat bangsa kami je boleh manfaat, bangsa lain pun ambil manfaat. Siapa ada pada kita barang-barang daripada Jepun ini kita guna di rumah kita? Ada, mesti ada barang-barang teknologi. Dia kata kami dah bazlul juhud, bersungguh-sungguh untuk merubah
kehidupan manusia daripada susah jadi senang dengan adanya teknologi. Dan manusia ambil manfaat, sebahagian besar orang ambil manfaat dengan negara ni. Tapi dia kata, mu sebagai orang Islam, mu ada satu benda yang boleh menyelamatkan bukan saja di dunia, boleh menyelamatkan di akhirat juga, selamat daripada azab. Tapi sekali pun mu tak pernah royak kepada bangsa aku ni bahawa kamu ada benda ni. Maknanya kita tak berkongsi kepada bangsa tu. Lepas tu kewajipan kita bukan sekadar amalan, tapi kita kena sampaikan agama tu. Beri faham agama dengan kefahaman yang sahih, beri faham agama dengan kefahaman yang benar, dengan syarat benar ada ilmu dulu. Bila ada ilmu boleh beri faham, sampaikan ilmu tu, maka ilmu ni akan berjalan, agama ni akan berjalan dengan flow ataupun perjalanan yang bagus. Selepas daripada tu, ni sebagai yang terakhir lah kot, sebab saya tak baca habis pun. Saya nak bawa satu cerita bagaimana para sahabat, para tabi'in dan juga para ulama salaf ni, dia orang ni berpegang di atas sunnah. Satu cerita yang berlaku kepada Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib ni tabi'in. Dia ni menatu kepada Abu Hurairah. Satu hari dia tengok seorang nak kaburnya sahabat ni ataupun tabi'in ni asyaddu tamassukan bisunnah, tetap dan kuatnya berpegang di atas sunnah. Satu hari masuk ke masjid Nabi, tengok seorang lelaki solat subuh, solat sunat sebelum subuh 4 rakaat. 4 rakaat. Kan Nabi ajar pada kita solat 2 rakaat. Rakaatan qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, iaitu solat sunat yang dilakukan selepas azan subuh, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dia marah, dia tegur. Dia tak marah macam kita, hei lalu. Mana dia tanya dengan hikmah. Kadang-kadang kita ni tak berhikmah, muka bekeng nampak syadik dengan orang tak minat juga. Okey. Dia tanya, sebab apa semayang 4 rakaat kan Nabi suruh 2? Laki tu kata, dokkan Allah Taala nak azab aku kerana 4 buat solat, dia kata. Aku semayang dokkan kena azab. Dokkan Allah Taala nak azab. Kita pernah tak buat alasan gini? Pernah tak kita buat alasan bila kita buat satu ibadat yang tidak ada petunjuk? Orang royak dah. Tak ada ni daripada hadis. Dia kata dokkan tak boleh, benda molek. Dokkan tak boleh buat, dia kata. Dokkan tak boleh pergi kubur sekali-sekala, gosok sekali-sekala. Tak ada masalah, dia kata. Benda molek, tak pergi sembah, tak pergi cium, tak pergi minta pun. Cuma buat comel sikit. Senang nak pergi, senang nak baca tahlil lepas pada ni atas tu. Kita pernah tak buat alasan tu? Kita pernah. Bukan setakat kita. Orang terdahulu dulu pun pernah buat alasan gitu. Okey. Lalu Ibnul Musayyib kata, Allah Ta'ala dah azabmu kerana mu salat. Tapi Allah Ta'ala azab kamu dengan sebab kamu menyelisihi kata-kata Rasul. Mu tinggalkan kata-kata Rasul. Rasul kata buat 2. Mu kita tambah mu rasa macam dak apa kemah 2. Rasul apa? Rasul. Kita bukan Rasul. Dia agama, kalau kita ada fahaman yang okey, kita akan nampak Rasul ni, Nabi ni adalah tujuan ataupun qudwah yang paling besar, mengalahkan semua maha guru. Bukan setakat guru, mengalahkan sahabat Nabi sendiri. Mengalahkan sahabat Nabi sendiri. Sebab ada athar daripada Ibnu Abbas. Sebahagian sahabat ni, sebahagian orang Madinah ni, dia kata sesungguh dia royak ke Ibnu Abbas. Saya tak ingat isu benda. Dia royak ke Ibnu Abbas. Dia kata zaman Sayyidina Abu Bakar dulu dia buat gini, Sayyidina Umar dulu dia buat gini. Ibnu Abbas kata Nabi buat lagu lain. Lepas tu dia kata Abu Bakar buat gini, Umar buat lagu ni, kata. Lepas tu Ibnu Abbas kata Umar, Abu Bakar tu rendah lagi daripada Nabi. Tu sahabat tu. Tu sahabat, kedudukan sahabat. Apatah lagi kita nak beristidlal dengan orang-orang yang bawah lagi daripada tabi'in. Maknanya sahabat pun jadi rendah juga kalau dia selisih daripada hak Nabi royak. Maknanya terang Nabi royak tu. Nabi royak jangan buat, tapi sahabat sebagai sahabat mungkin tak sabar. Sebab tu nak faham benda ni, kita kena baca satu kitab yang nama dia Raf'ul Malam min A'immatil A'lam, mengangkat celaan. Sebab dalam tu dia akan sebut Ibnu Taimiyah ke siapa yang tulis kitab tu. Siapa yang tulis kitab? Saya tak ingat yang tulis kitab tu. Raf'ul Malam. Terjemah dah kitab tu dalam bahasa Melayu. Kemilau public yang terjemah benda tu. Kita akan tengok beberapa sebab apa beberapa sahabat ni tak sampai hadis pada dia. Antaranya Sayyidina Umar, sebahagian besar juga hadis tak sampai pada dia. Sayyidina Abu Bakar, sebab sahabat ni dia bekerja macam kita juga. Okey, ada hari-hari sahabat tak sempat bersama dengan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok
hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi, dia ada babut takhalluf fi ta'lim, bab bersilih ganti dalam belajar ilmu. Kita akan jumpa satu hadis yang mana hadis tu khabar Sayyidina Umar ni dia pesan ke sahabat lain hok pergi, sebab Sayyidina Umar ni dia ada kerja lain juga, dia ada kesibukan lain juga. Dia pesan ke sahabat kalau mugi dengar Nabi cakap benda-benda di masjid daripada ilmu, balik royak juga ke aku. Hari aku pergi musibuk, aku pula royak kamu. Maknanya ada silih berganti. Sebab sahabat ni kadang-kadang dok sapa juga pada dia. Sebahagian besar. Yang sapa banyak ni yang kita semua tahu ialah Abu Hurairah yang ada hadis yang banyak, 5,000 lebih hadis. Ada sahabat yang ada hadis 18 hadis. Sebab dia pun ada kesibukan lain. Dia sahabat Nabi ni dia bukan macam ustaz-ustaz hari ni. Dah dibayar gaji dak. Nabi ni nak sara hidup, Nabi bekerja. Sahabat nak sara hidup, sahabat bekerja. Nabi tak jual air yang Nabi baca. Nabi tak jual produk-produk yang Nabi baca. Dan sahabat pun tak buat benda gitu. Sahabat tak cari untung atas angin, dia panggil. Okey. Sebab sahabat berusaha untuk dunia. Sahabat ambil juga, Nabi pun ambil bahagian daripada dunia. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk hari ni, sebab saya pun dah bersedia mana untuk benda ni. Dan sebelum daripada sebelum saya tutup ni, saya nak sebut juga ni orang kata permintaan lah daripada saya. Sebab saya mari ni atas nama Madrasah Darul Hikmah di Kemaman, Terengganu. Dan Madrasah Darul Hikmah ni masih lagi dalam pembinaan, masih lagi dalam orang kata apa, penambahbaikan. Dan pengurusan madrasah memerlukan setahun kos dia sebanyak RM50,000. Dan kami masa ni buat masa setakat ni ada bilangan pelajar tu ada lebih kurang 19 orang pelajar. Dan yuran yang kami ambil daripada pelajar hanya 100 sebulan. Rasanya yang paling murah sekali di Terengganu saya rasa. Sekolah persendirian, tidak ada sekolah yang lebih rendah daripada tu. Okay. Sebab atas dasar-dasar tu saya tak tahu. Sebab saya pun orang baru lagi dalam ni. Tu kena tanya mudir sendiri sebab apa dia ambil benda tu. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tapak yang kami cadangan untuk buat tu, tapak bangunan tu dah naik tiang dah, naik diri dah tiang. Dan kos tu memerlukan kepada RM500,000, setengah juta lah lebih kurang. Dan saya memohon sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan untuk pembangunan madrasah, yang mana madrasah ni insya-Allah akan jadi hub ataupun pusat penyebaran sunnah yang insya-Allah berada di atas. Kita mohon kepada Allah Taala berada di atas jalan yang benar lah untuk selama-lamanya, selagi mana Allah Taala izinkan benda ni berlaku ataupun pengurusan sekolah ni wujud. Dan tuan-tuan yang ada sebahagian nak berinfak sebahagian, maka tu ada sedia tabung dua tu boleh bubuh dalam tu lah. Dan saya rasa setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.